Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar PPKI SMK Seri Tasik, saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat duduk bersama keluarga. Walaupun sekolah kita masih belum dibuka, jadi pihak PPKI akan tetap menjalankan program seperti biasa. Untuk itu, pada bulan Ramadan ini kita akan menjalankan program, iaitu program Ihya Ramadan secara online, di mana semua pelajar-pelajar PPKI boleh menceburkan diri dan juga menyertai semua pertandingan-pertandingan yang akan kita adakan. Dan semua pertandingan-pertandingan ini akan dinilai secara video dan juga audio di mana pemenang-pemenangnya juga akan diberi hadiah, iaitu insya-Allah hadiah kita akan terus masukkan dalam akaun para pelajar sekalian, ya. Jadi saya mengharapkan kepada ibu bapa untuk membantu kami guru-guru ini, ya. Kami hanya boleh menjalankan aktiviti, tapi tanpa bantuan ibu bapa susahlah untuk anak-anak didik kita, anak murid kita menyertai apa yang telah dibuat oleh guru-guru ini, ya. Jadi kami mohon pada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama dengan kami untuk mendidik anak-anak kita semasa musim PKP ini, walaupun mereka berada di rumah, ya. Jadi ini adalah salah satu konsep baru, ya, yang di mana di musim COVID-19 ni kita akan gunakan kaedah pembelajaran secara online lah, ataupun di alam maya. Jadi pada hari ini sempena program Ihya Ramadan ini, saya akan memberi sedikit tazkirah kepada semua, anak-anak murid kita. InsyaAllah dengan sedikit tazkirah ini dapat memberi kita pengisian sempena bulan Ramadan ini, ya. Okey, tajuk untuk tazkirah kita pada pagi ini adalah puasa dan Al-Quran pemberi syafaat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, ya, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, dia kata, saya telah menahannya daripada makan dan nafsu syahwatnya. Kerananya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Itu puasa berkata kepada orang-orang yang berpuasa, dia mohon kepada Allah. Dan Al-Quran juga berkata, saya telah melarangnya daripada tidur pada malam hari, kerananya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Baginda bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan, ya. Ini adalah sebuah hadis sahih, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Pengajaran yang kita dapat daripada hadis berkenaan puasa dan Al-Quran
akan menjadi penolong dan pemberi syafaat kepada pencinta dan pengamalnya pada hari kiamat. Pencinta dan pengamal tu siapa? Kita lah Kita yang berpuasa, kita yang sering membaca Al-Quran akan diberi syafaat pada hari kiamat. Betapa besarnya pahala puasa kita. Okey. Orang yang berpuasa semasa di dunia, puasa akan menolongnya dan memberi syafaat, kerana semasa di dunia dahulu orang yang berpuasa telah menahan diri dari makan dan minum di siang hari serta mengekang nafsunya. Pada bulan puasa ni kita tak boleh makan pada siang hari, dan kita juga tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi pada hari akhirat, puasa ini akan memberi syafaat pada kita. Kalau di hari pertimbangan nanti, dia akan menolong kita, memberi pahala kepada kita. Okey, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca hingga terpaksa menyekang mata di malam hari, Al-Quran akan menjadi syafaat serta penolong di hari kiamat. Al-Quran pun sama, akan memberi syafaat kepada kita juga. Kemudian di hari kiamat nanti, semua manusia akan membawa diri masing-masing, kerana tiada siapa lagi pada hari tersebut yang dapat memberikan pertolongan. Namun selain daripada syafaat Rasulullah SAW ke atas umat baginda, solat, puasa, Al-Quran dan amalan-amalan kebaikan lain akan menjadi syafaat yang diterima oleh Allah SWT untuk mereka yang telah menunaikan ibadat tersebut dengan sebaik-baiknya. Alangkah baiknya, alangkah indahnya dan beruntungnya kehidupan seorang Muslim yang pada waktu siangnya dia berpuasa dan pada waktu malam harinya dia membaca Al-Quran, serta sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping melakukan amalan-amalan ibadat yang lain. Jadi untuk itu ambillah kesempatan melaksanakan ibadat puasa dengan iman dan ikhlas, serta membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia datang kepada kamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya. Hadis riwayat Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi sempena mengingati peristiwa nuzul Quran pada bulan Ramadan, marilah kita berusaha menyemarakkan budaya Al-Quran dengan membaca dan berusaha mentadabbur, memahami dan mengamalkannya. Jadi rebutlah peluang bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga sepanjang Ramadan di musim PKP ini, sama-sama dapat menyemak dan memperbetulkan bacaan ahli keluarga yang lain. Menjadi usahalah menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dan panduan hidup untuk kita. Jadi untuk itu, sebab itulah kita juga merancang mengadakan program Ihya Ramadan ini supaya pelajar-pelajar dapat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau yang tak boleh baca, boleh menulis khat, dan juga ada lagi benda-benda lain yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar di rumah. Jadi untuk itu, sekian sahaja tazkirah saya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang lain, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.